Nyanyian lagu Negaraku. Hadirin dan hadirat dipersilakan duduk. Indah berbalam si awan petang, berarak di celah pepohon ara, pemanis kalam selamat datang, awal bismillah pembuka bicara. Wah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang Berusaha Teknologi Zulkarnain bin Syahadan, Pengarah Politeknik Sultan Idris Shah, Dr. Mazura binti Mansur, Pengerusi Jawatan Kuasa Akademik Persis, merangkap Pengerusi Majlis Penutupan Bulan Akademia 2022 Politeknik Sultan Idris Shah, Dr. Hayati binti Ibrahim, Pengarah Program Majlis Penutupan Bulan Akademia 2022 Politeknik Sultan Idris Shah, Ketua-Ketua Jabatan, Ketua-Ketua Unit, Ketua-Ketua Program dan para akademia Politeknik Sultan Idris Shah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, Selamat datang ke Majlis Penutupan Sambutan Bulan Akademia 2022. Tak pernah lagi saya buat sama-sama begitu. Hadirin dan hadirat sidang yang dihormati sekalian, bagi memberkati majlis kita pada petang yang berbahagia ini, mari kita sama-sama menadah tangan mengaminkan bacaan doa yang akan dipimpin oleh Al-Fadhil Ustaz Rusdan bin Hassan. Majlis mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan dengan membaca umul kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, hanya padamu sahaja kami panjangkan kesyukuran atas segala rahmat dan berkat-Mu. Bersempena dengan majlis penutupan sambutan bulan Akademia 2022 pada hari ini, kami memohon inayah dan taufik-Mu, kurniakanlah kesejahteraan dan kebahagiaan kepada kami. Bukakanlah hati-hati kami, lapangkanlah dada kami, supaya kami dapat mengisi ilmu dan pengetahuan yang berguna untuk agama, bangsa dan negara. Kami memohon kepadamu agar Engkau berkatilah majlis ini dengan limpahan rahmat-Mu. Semoga segala usaha kami dalam menjayakan majlis ini mendapat keridaan dan hidayah-Mu. Sesungguhnya pada hari ini kami berkumpul kerana-Mu, Ya Allah, agar kami istiqamah membudayakan budaya penyelidikan dan inovasi, supaya kami lebih hampir dengan-Mu, Ya Allah, menghubungkan silaturahim, memberi sokongan ke arah meningkatkan lagi prestasi kami.
Kami memohon kekuatan dari hadrat-Mu ya Allah, supaya kami yang hadir pada hari ini agar kami dapat melaksanakan segala kebajikan, dan kami mohon perlindungan kepada-Mu ya Allah daripada melakukan keburukan. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami kekayaan ilmu pengetahuan dan hiasilah diri kami dengan sifat lemah lembut, serta muliakanlah kami dengan ketakwaan dan indahkanlah diri kami dengan kesihatan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz di atas pimpinan doa sebentar tadi. Hadirin dan hadirat para akademia yang diraikan sekalian, Politeknik Sultan Idris Shah menganjurkan majlis penutupan sambutan bulan akademia PSIS 2022 ini sejajar dengan hasrat KPT dalam memberikan penghargaan dan pengiktirafan kepada para pensyarah ataupun akademia PSIS yang telah menunjukkan prestasi yang cemerlang dalam pelbagai aspek seperti sukarelawan, keusahawanan, ko-kurikulum, pembelajaran dan pengajaran, penyelidikan dan inovasi, penerbitan, pembelajaran sepanjang hayat, kolaborasi, pensyarah-pensyarah harapan dan pensyarah cemerlang. Jadi untuk makluman semua, pada hari ini kita akan umumkan sebanyak 26 anugerah. Di kalangan daripada 26 anugerah yang akan diumumkan ini, dia melibatkan seramai 165 orang penerima. Belum pernah terjadi lagi Politeknik ini menganugerahkan anugerah sebanyak ini. Jadi satu tepukan gemuruh untuk PSIS. Dan pada hari ini juga kita rasa sangat bertuah, sangat beruntung kerana kita berjaya buat julung kalinya PSIS berjaya mengumpulkan para akademia PSIS. Okay, Jaz, kita cakap akademia sebenarnya akademia tu apa? Jaz tahu ke? Apa beza akademia dengan cikgu? Cuba Cik Izal terangkan. Kita tanya dia tanya kita balik. Baik, tak ada masalah. Kalau nak tahu dengan lebih jelas apakah yang dimaksudkan dengan akademia, kita akan jumpa Tuan Pengarah sebentar saja lagi. Baiklah, Cik Izal, thank you. Hadirin sekalian, majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Yang Berusaha Teknologi Zulkarnain bin Syahadan, Pengarah Politeknik Sultan Idris Shah, bagi menyampaikan ucapan beliau, seterusnya merasmikan majlis penutupan sambutan bulan akademia 2022. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Salam keluarga Malaysia. Terima kasih kepada pengacara majlis Cik Muhammad Riza dan Puan Sahiza. Awal-awal lagi dah suruh saya menjawab soalan ya. Jadi petang ni sebelum saya go to the text kita buat santai-santai saja, don't stress. Walaupun saya tahu petang Jumaat kan ada yang dapat sebelum 7.30 kan sebab nak balik 4.30. InsyaAllah lah kita cuba selesaikan sebelum 4.30. Tuan-tuan perempuan, saya ada request lah. Saya nak favor tuan-tuan perempuan semasa saya berucap ni kan. Sebab pertama kali saya jumpa tuan-tuan perempuan in one time kan. Saya jumpa dulu pun pada ikut jabatan-jabatan. Sometimes kalau kita selisih di luar pun saya tak kenal tuan-tuan perempuan. Tapi tuan-tuan perempuan tegurlah saya. Kalau saya tak tegur bukan saya sombong tapi saya tak ingat dan saya tak kenal nama. That's why saya bawa saya punya, selalu saya nampak saya bawa file. File dia rasanya wiki apa dia kan. So apa saya tahu, saya tanya dia kereta siapa tu dia boleh jawab. Sampai kereta tuan-tuan perempuan pun tahu kan.
So that's the thing lah saya bawa dia, supaya saya boleh recall balik, ingat balik nama tuan-tuan dan puan-puan. So saya mohon tuan-tuan dan puan-puan, masa saya bercakap ni, janganlah tengok telefon, kalau boleh please, because salah satunya is not nice lah. Bila kita bercakap, kita tengok telefon, WhatsApp, Facebook, Instagram dan sebagainya. Because ada perkara yang agak penting yang saya nak cakap pada tuan-tuan dan puan-puan, selain daripada teks yang disediakan oleh Dr. Mazura. It's very good composition. Sebenarnya dia ada 7 paragraf. Paragraf tu tak panjang sebenarnya, satu paragraf tu pendek-pendek je. Kalau saya ambil satu nafas pun boleh habis, kan. Jadi saya tak naklah habis cepat sangat. Jadi saya akan buat add-on, kan. Add-on tu macam McDonald ada add-on, kan. Kasih sedap sikit. Okey tuan-tuan dan puan, boleh? Kalau tuan-tuan puan tengah WhatsApp tadi, ayat tak habiskan, atau tak sempat nak tekan send, okey, saya bagi 15 saat. Okey. Kalau ada orang tanya tuan-tuan puan buat apa tu, kata I have a date with my pengarah. Kata dia macam tu. For 20 minutes, 30 minutes macam tu. Okey, Cik Rizal, boleh ya? Maybe masa saya tengah bercakap tu, saya akan berjalan-jalan lah. Sebab saya very patient in teaching sebenarnya. Kan, kalau Puan Saidah suruh saya mengajar, saya pergi mengajar lah. Kan. Okey, boleh kita mula? InsyaAllah. Okey. Jadi saya dah ucapkan salam tadi, jadi saya teruskan pada salutasi. Yang berusaha Dr. Mazura binti Mansur, pengurusi jawatankuasa kecemerlangan akademik PSIS. Yang berusaha Puan Hayati binti Ibrahim, pengurusi jawatankuasa akademia Politeknik Sultan Idrisha. Barisan ketua-ketua jabatan, ketua unit, ketua pusat, penolong ketua jabatan unit dan pusat, ketua-ketua program, ahli jawatankuasa Majlis Penutupan Bulan Akademia 2022, pensyarah utama, pensyarah kanan, pensyarah senior, pensyarah muda, tuan-tuan dan puan-puan, dan juga yang diraihkan pada hari ini juga adalah Encik Samsuni. So, hari ini adalah merupakan hari akhirnya dalam perkhidmatan awam. Terima kasih datang Encik Samsuni. Pertamanya saya bersyukur kita kehadrat ilahi kerana dengan izin dan limpah kurnianya kita berpeluang untuk hadir dan meraihkan majlis penutupan sambutan bulan akademia PSIS bagi tahun 2022. Alhamdulillah, dalam kengkangan masa yang amat pendek pada petang Jumaat ini, dapat kita bersama-sama menjayakan majlis yang julung kali diadakan di Politeknik Sultan Idrisha. So tadi soalan dia adalah apakah itu bermaksud akademia. Tuan-tuan bukan akademia, tuan-tuan adalah akademik. Akademia kalau ikutkan pada dictionary Oxford, whatever, nanti you Google lah. Dia adalah community ataupun world of teachers, school, university, politeknik. So the community is kita katakan academia. So personally you are not academia because you are academic. So kita ni adalah dalam politeknik yang mana kita deliver education, training dan sebagainya, kita adalah dalam community academia lah. Itu yang dimaksudkan dengan academia. Indirectly, tapi kalau hari guru tu dia directly pada guru kan. Tapi kita adalah satu community macam tu. So hari akademia pertama kali diraihkan pada tahun 2019 apabila Kementerian Pendidikan ketika itu mengisahkan sambutan berkenaan bagi menghargai jasa dan sumbangan kumpulan akademik yang merangkumi tenaga pengajar di institusi pengajian tinggi awam dan swasta, politeknik, kolej komuniti, institusi latihan perguruan, kolej matrikulasi termasuk institusi latihan dan vocational yang melibatkan komuniti akademia yang merangkumi kira-kira 70,000 tenaga pengajar di IPT.
So pelbagai program wancana dan intelektual dilaksanakan sebagai pengisian program sepanjang bulan Oktober. So bulan ini juga dikenali sebagai bulan akademia di semua institusi pengajian tinggi. Majlis pada petang yang berbahagia ini adalah bertujuan untuk kita sama-sama mengiktiraf pencapaian dan sumbangan para pensyarah di Politeknik Sultan Idris Shah. Di samping itu, majlis ini juga merupakan penutup kepada semua aktiviti dan program yang telah dianjurkan oleh jawatan-jawatan dan unit di PSRS pada bulan Oktober 2022 yang berunsur akademik dan keterlibatan para akademik sendiri. Sesungguhnya kita telah meraihkan para akademik dan penglibatan mereka secara langsung telah serantung dengan keberhasilan graduan cemerlang PSRS pada Majlis Convocation PSRS kali ke-16 yang telah diadakan pada 4 hingga 6 Oktober 2022 yang lalu. Ianya lebih bermakna apabila Hari Akademia pada 5 Oktober 2020 disambut dengan mengadakan Majlis Convocation yang bukan sahaja meraihkan graduan, malah juga para pensyarah yang telah melaksanakan tugas dengan penuh dedikasi dalam mendidik dan membimbing para pelajar yang berjaya. So, secara langsung kita punya kombo terjatuh pada Hari Akademia itu sendiri. So, majlis penutupan Bulan Akademia PIS 2022 yang amat bermakna juga berhasrat menjadi pemangkin kepada pensyarah untuk berusaha bersungguh-sungguh dan bersaing secara sehat bagi meningkatkan lagi profesionalisme di dalam bidang masing-masing. Ia juga sebagai satu wadah untuk mengangkat martabat kerjaya sebagai pensyarah yang juga merupakan seorang pendidik yang mulia di sisi Allah. Dari Muaz bin Anas radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mengajar suatu ilmu, maka dia akan mendapat pahala orang yang mengamalkannya tanpa mengurangi pahala orang yang mengamalnya sedikit pun. Hadis riwayat Ibnu Majah. So berdasarkan dalil hadis Nabi SAW di atas, jelas bahawa Islam sangat memuliakan tugas seorang pendidik. So Hari Akademia disambut untuk menghargai jasa keilmuan dan pemikiran para pendidik di peringkat pendidikan tinggi yang tidak kenal penat dan lelah serta yang telah bingkas bangun untuk kembali berusaha melonjak pendidikan tinggi negara ke tahap global selepas pandemik COVID-19 melanda dunia. Semoga para akademik PISIS akan terus berdedikasi dalam melaksanakan skop tugas utama dan asas iaitu PNP, penyelidikan, pentadbiran, penyediaan, perundingan, penerbitan dan khidmat masyarakat di samping memikul tanggungjawab untuk menyumbang terhadap pembinaan negara dan menyelesaikan isu masyarakat melalui hubungan yang dijalinkan antara kerajaan, akademia, komuniti dan industri. So itu adalah sampai paragraf yang kelima. Paragraf yang keenam adalah ucapan terima kasih. Paragraf ketujuh adalah ucapan saya merasmikan. Jadi sebelum saya masuk ke paragraf ke-6, ini kan betul kan, tak sampai 5 minit kan, saya nak buat add on. Okay. Saya tahu hari ini pentas cantik ya. Dah bangun nak cakap lah. Bagi saya masih. Okey, saya nak cakap sedikit tentang TVET, kemudian tentang Politeknik dan College Unity, dan tentang student kita, dan kemudian tentang pensyarah lah, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi kita ni apabila kita pergi mengajarkan, kita kena ada jiwa, kita mesti menjiwai atau kita kata kita ada spirit to teach. Kan? So dulu kebanyakan mereka yang datang mengajar jadi pensyarah pada tahun 1987. So I've been in Polytechnic for 34 years, 35 years macam itulah. So masa tu hanya 4 Politeknik saja
Politeknik Ungkoma, Polisas, PKB dan Polimas. So saya pergi ke Polimas lah. Masa tu saya tak tahu pun adanya politeknik. Betul, serius saya tak tahu. Saya tak tahu, saya ingatkan saya kena balik ke mengajar di sekolah kan. Lepas tu dia kata pergi politeknik. So saya sangat impressed dengan fasiliti yang ada di politeknik. Sebab bila saya tengok lab dia sangat lengkap. Okey, sangat lengkap dan comparable dengan di universiti. Okey, maybe universiti itu dia punya mesin dia lebih besar kan, dan lebih banyak lagi mesin compare dengan kita sebab kita punya masa itu peringkat sijil saja. Okey, saya nak masuk ke TVET dulu kan. TVET, apa maksud TVET? Technical and Vocational Education and Training. Okay, so ada dua elemen kat situ. Satu adalah technical, satu lagi adalah vocational. So di politeknik ni kita buat apa? Technical dan vocational. Vocational contohnya kerja pipe, kerja bata, kayu, kitchen. That is vocational. So the rest tu adalah technical. Okay, that's why kita punya institusi adalah TVET. So ini adalah logo TVET. Okay. So maybe next year kita try buat ni logo ni dan semua orang pakai. Saya nakkan tuan-tuan perempuan bangga bahawa kita ni adalah satu institusi TVET. Sebab kita ada universiti, research universiti, kita ada academic universiti. Tapi kita kena harus bangga kita ada institusi TVET. Okay, that's a thing lah. So pada awal tahun 80-an, akhir 80-an, pelajar yang masuk ke politeknik adalah mereka yang grade 2, ada yang grade 3. Okay, grade 2 ada yang grade 3. Yes, memang betul politeknik masa itu adalah pilihan yang kedua. Pilihan yang kedua. Kalau tanya mereka yang datang tu kenapa datang poli, kerana tak dapat masuk universiti. Tapi sebenarnya bila mereka masuk ke politeknik, bagi saya is a bless. Sebab mereka banyak belajar dari segi teknikalnya yang mereka tak boleh dapat di universiti. Okey, kita di politeknik kita mengajar budak tu betul-betul. Tuan-tuan perempuan pun dah masuk universiti, you tahu macam mana lecturer treat you people macam mana. Yang angkat tangan, dia jawab tak. Masa saya belajar dulu, kita angkat tangan, dia don't bother. Dia kata, I'm busy to finish my syllabus, see me at the office. Bila kita pergi office tu, dia tak ada. Tapi kita di sini, kita pesan pada student kita, suruh jumpa kita duk tunggu dia, tapi dia tak datang. That show how dedicated pensyarah poli. Okay. Cikgu politeknik kan. So, you all should be very proud to be part of this community di politeknik dan juga di college community lah. Okay, so slowly kita telah berubah, kita upgrade daripada sijil ke diploma. Okay, kita upgrade daripada sijil ke diploma. So masa tu saya dapati silibus matematik masa sijil tu sendiri sangat tinggi. Tetapi apabila mereka revise, saya tengok dia punya tahap kepayahan tu makin kurang. That's why pada masa tu pelajar yang graduate sijil awam ke literate ke, apabila dia masuk universiti, mereka boleh lulus dengan baik dan cemerlang. So I don't know right now punya syllabus batch macam mana kan. Tapi that's what happened lah. So masa tu is very light and easy punya way of we doing the work kan. Tapi sekarang ni kita ada ETAC, kita ada MQA, kita ada MBOT dan kita ada IOMS kan.
Dulu kami very happy kerana tak ada orang nak audit kita. Yes, very happy. Tapi kita masih juga buat kerja-kerja sampingan tu sama je macam tuan-tuan perempuan. Bezanya kami tidak ada auditor nak datang audit. Itu aja beza dia. Tetapi apabila masuk tahun 90 lebih, mula dah ada SIRIM. Okay. Kemudian MQA comes in dan macam-macam lah. So luckily kita tak disuruh ambil APEC. Kalau disuruh volunteer ambil APEC, memang saya tak lah. Seriously. Because apa yang saya tengok poly APEC dengan tak APEC sama saja. Kan? So I want you to be relaxed, focus on the PNP dan juga perkara-perkara yang kita dah kena audit ni, e-tech dan sebagainya. Okay. So kita punya TVET membezakan dengan academic university adalah kita 50% teori, 50% practical kan. Because tujuan TVET adalah untuk melahirkan graduan yang boleh membantu pihak industri. Practically, bukan teori saja. That's why it's very important ketua-ketua jawatan especially make sure peralatan di bengkel, di makmal, workshop dan sebagainya berfungsi. Berfungsi sebab kalau dia tak berfungsi, dia akan efek proses pembelajaran pelajar. Sebab part teori is very important as well as part practical tersebut. So kalau kita punya barang rosak, contohnya kita ada 5 compactor lah contohnya, 2 rosak tinggal 3. So pelajar tersebut akan masuk ke grup yang satu lagi dan bilangan mereka bertambah. So nanti tak semua orang akan dapat pegang benda itu dan melaksanakan. So ada akan jadi mandu saja, tengok dan sebagainya. So kita punya objektif tu tidak akan tercapai lah. Kita akan tercapai. That's why tuan-tuan perempuan yang jaga makmal dan sebagainya, kalau ada barang tu rosak, please beritahu KJ. KJ akan maklum pada nama syuab pengurusan. So kita try tengok untuk memperbaiki dia segera. Because benda tu is a very important part of TVET. Kalau kita tak buat, student kita tak buat apa, masuk makmal dan sebagainya, I think we fail to produce TVET student. Okay. Macam zaman COVID kan, mereka tak dapat masuk. Mereka tak dapat masuk ke makmal. Kita suruh dia tengok video YouTube dan sebagainya. Itu tak sama. Tengok dengan buat tu tak sama. Sebab bila kita buat, kita ada kemahiran, pengalaman to do it. And that's why ada company, pelajar yang graduate masa period of COVID, dia orang tak nak. Especially engineering company. Sebab mereka tahu these pelajar belajar online. So dia punya kecapan kemahiran dia tidak begitu cekap lah. So sama je macam kita ambil pelajar universiti. So tuan-tuan perempuan, tolong jaga makmal. Jaga baik-baik barang-barang dalam makmal tersebut. Dalam kitchen. Okay, workshop. Jaga baik-baik. Sebab benda yang datang tu pun mahal. So better kita maintain semasa dia boleh bergerak. Kalau dah tak boleh jalan nanti lagi susah, maybe kita kena lupuskan dan nak dapatkan mesin baru sekarang ni is not easy. Sangat susah. Okay, sangat susah. So, jagalah sebaiknya. Okay, supaya kita punya proses PMP tersebut tidak terganggu kan. Sebab kita try to produce the best student dalam TVET. Okay. So, that's about Polytechnic and this facility yang ada lah. So sekarang sedang masuk pada student. So student pada masa dulu, saya kata sekarang pun kebanyakan adalah B40 kan. Tuan-tuan perempuan PA, tuan-tuan tahulah income mak bapak dia berapa. So kebanyakan mereka datang ni maybe pilihan pertama mereka kerana yuran kita adalah RM200.
okey, lebih murah daripada kita hantar anak ke tadika ataupun taska sebulan kan, RM200 for 5 months. Okey. So bagi saya pelajar yang datang ke politeknik ni adalah mereka yang maybe ada isu ataupun masalah kewangan. So mak bapak kata pergi ke politeknik. Okay. So some of them are slow learners. Some of them fast learner. So saya harap tuan-tuan dan puan tidak menganggap semua pelajar tersebut fast learner. Okay. Kalau mereka brilliant, very intelligent dan sebagainya, mereka tak masuk politeknik. Maybe dia masuk ke UM ke, USM ke, MIT ke, Cambridge ke, kan? So, please study sikit lah you student tu. Tidak semua student sama. Okay, so you kena treat dia differently, try. Bukan bermaksud nak manjakan dia, no. Tapi you kena tengok dunia keupayaan mereka untuk absorb atau digest you punya material yang dibagi pada mereka. Okay. So some of them maybe dulu SPM dunia maths maybe 7 ataupun nak fail dan sebagainya. Tetapi apabila dia masuk ke politeknik, hati dia jadi terang sebab dia baru faham benda yang belajar tu taklah susah mana yang bila dia telah belajar di politeknik. Itu maths. Itu juga subjek-subjek yang lain. Kan? So tuan-tuan perempuan sebagai PA mestilah prihatin tentang you. Okay? Kena prihatin. Study sikit. Saya tak tahulah sebab everybody PA dia ada slot PA kan dalam jadual waktu seminggu sekali. Gunakan waktu tersebut untuk berjumpa dengan pelajar-pelajar tuan-tuan dan puan, bagi mereka motivasi sikit. Okay, bagi mereka motivasi. Okay. Sometimes ada yang lemah, mereka kata macam lost hope macam tu. Dia tengok kawan-kawan dia score, dia masih fail dan sebagainya kan. So these people you have to try to bagi mereka semangat lah. Okay, bagi mereka semangat untuk terus bersama-sama untuk belajar dengan kawan-kawan yang lain. Okay. So tuan-tuan dan puan-puan janganlah masuk kelas. Okay, ini adalah subjek engineering, electrical engineering, matematik. Last semester, 2 semester dulu, saya punya kadar yang fail adalah 90%. Okay. So ini adalah subjek killer. So what you feel bila pensyarah cakap macam tu? Of course you feel down. You dah set mindset pelajar tu, oh subjek ni sangat susah. Very difficult. Saya ada seorang pensyarah ada satu politeknik. Dia sangat bangga mengatakan bahawa subjek yang dia ajar tu adalah subjek killer. Sangat bangga. Saya pernah ajar subjek itu, taklah skiller mana pun. Seriously, asa 2 semester, saya tak nak masuk campur because ada KJ dan juga ada kutu program. Saya ajar pencara kolonize. Student komplain kat saya. Saya kata, pergilah tahu KJ. So maybe KJ can do something about it kan. So saya tak ambil pot lah sangat kan. Sebab kat tangan, kalau saya nak ambil subjek tu, saya sendiri dah ada 3 subjek. Satu kelas ada 30 orang, ada satu lagi 40 orang, satu lagi 25 orang. Itu lega sikit lah. Mereka yang buat jadual ni saja je bagi saya kelas yang banyak-banyak kan. So kita terima sajalah kan. Tapi bila saya keluar, keluar jumpa di kedai kan. So dia panggil cikgu kan. So sometimes saya pun heran lah. Bila kita jumpa pergi kedai ke, mereka panggil cikgu. Saya tak tahu macam mana dia beritahu kita cikgu. Bila saya masuk kereta kan, saya tengok cermin tu ada ke tulis cikgu kan, tak ada pula kan. So dia kata, cikgu kerja di mana kan? Ingat saya sekolah, saya kata saya kerja di poli. Dia kata anak dia pun kerja belajar di poli.
Dan dia pun ceritakan isu pensyarah tadi, sebab anak dia dalam kelas pensyarah tu. Okay. Dan dia kata ada rakan dia dah 2 kali ambil, ni kali ketiga. So maksudnya kalau dia fail dengan pensyarah yang hebat tadi, dia akan gagal berhenti lah. So saya rasa saya macam bertanggungjawab pula kan. So saya pun balik ke polis, saya jumpa KJ, saya kata kat KJ, saya nak ambil semua pelajar-pelajar yang mengulang. Saya ajar. Tapi adjust lah dengan saya punya jadual. Tak perlu kurangkan saya punya subjek. Tak apa, saya bantu mereka. Okay. So alhamdulillah pelajar-pelajar tu, dia kata baru dia nampak apa yang saya ajar, dan pensyarah tu sebenarnya dia tak kerti mengajar ataupun dia tak faham. Seriously, saya rasa dia tak faham. Kalau orang faham, dia akan boleh mengajar. Okay. Jadi saya harap dalam Dewan ni tak adalah pensyarah macam tu kan. Tuan-tuan perempuan semua hebat-hebat. Memahami lah. Okay. Memahami perasaan student kan. Kita try to bantu student. Tuan-tuan dan perempuan, kalau kita lihat ada trend, dia dah fail. Kemungkinan dia nak fail tu ada. Dan tuan-tuan perempuan akan mengajar dia, please tengok dia extra lah. Okay. Sebab one day after they graduate, dia akan very grateful pada tuan-tuan perempuan. Begitu juga mak bapak mereka. Begitu juga mak bapak mereka. So you never know kan. Mereka mendoakan tuan-tuan perempuan sebab mereka dapat dipercaya, mereka rasa seronok. That's why ada satu kes Cik Zulkarnain kan, literik lah, sebab ada seorang pelajar nak berhenti. Saya tengok SEM 5 kan. So saya rasa merugikan lah kalau dia nak berhenti. So after pihak JKE selidik, baru saya faham lah kenapa dia nak berhenti. So saya pun lulus lah dia nak berhenti kan. So saya juga ada lihat spreadsheet, ada student yang markah maths dia sampai 0.5 kan. Saya call Puan Rashidah, kenapa pelajar ni tak sampai 1 markah pun, sedangkan dia berada dalam 14 minggu. So this kind of student, pensyarah tersebut kena lihat lah. Okay. What's going on sebenarnya pelajar ni. Okay. Kita tak nak dia waste of time on that kan. Alright. So bantulah mereka. Tapi saya pasti semua pensyarah di PSS ni bagus. Always membantu Cik Zulkarnain dan juga Cik Alia pergi ke rumah pelajar tu, pergi lihat dan sebagainya. And that's a good effort lah. Okay. Tahniah pada pensyarah. Ini tahniah pada semua pensyarah. Okay. Okay, last one. Saya dah cakap Poli, TVET, and now pensyarah, that is you people. Okay. Bagi saya lah, untuk menjadi seorang cikgu, okay, my professor kan, dia tak kata dia lecturer, dia kata I'm a teacher. So after saya fikir balik after few years, memang betul kita teacher sebenarnya. So kita sepatutnya panggil diri kita teacher, sebab kita mengajar, kita tak lecture. Kita mengajar, kita tak bagi syarahan. Ada bagi syarahan tak ni? Ustaz Rusdan bagi syarahan tak? Okay, that's the thing. I have no problem dengan pensyarah-pensyarah di sini semua. I think you do a good job. Okay. Dan saya pun ada round bangunan akademik 3 kali lah kot, Pak Encik Mai. So saya round lah. Apabila seorang tu saya nampak ada mereka yang bersemangat mengajar tu, sangat semangat. Ada yang lebih kurang 50 meter saya dah dengar suara dia. Saya tak dapat teka orang ni sebab saya tak kenal kan. So ada yang senyap je kan, tengok apa. Tadi seorang tadi macam dia bagi test pada student kan.
Betul. Test lah. Tapi lecturer tu dia main handphone. Lepas tu saya pergi cakap dengan student, tiru. Kan? Lecturer tak fokus. So why not kan? So apa yang saya nak cakap lah, apabila kita berada di kelas kan, tolong jangan pegang handphone lah. Tolong jangan pegang handphone because you are role model to them. Okay. Kalau dia tengok pensyarah pegang telefon, lepas tu senyum-senyum kan, of course dia mesti WhatsApp-nya. Kan? Kalau kata baca jurnal takkan dia senyum-senyum kan. Mustahil bahasa jurnal bahasa Inggeris tu senyum. Betul tak Dr. Jana? Dr. Jana tadi pun semangat mengajar. Okay, so please, walaupun you bagi mereka tutorial, tugasan, you bangun, go around, tengok. Jangan duduk di tempat meja pensyarah tu dan you flip this handphone. Okay, so sebab tuan-tuan perempuan ada role model bagi mereka dan try to be the best, kan? So nanti you never know kan, bila dia balik asrama, dia balik rumah, dia akan cakap lecturer ni dia bagi tugasan lepas tu dia main handphone. Saya tak naklah cara disebut nama pensar PSIS. I think the rest, I think people okay. Saya tengok the stage is very cantik. Cuba buat ni. JK mana? Oh, okay. Alright. Ada orang bagi signal so saya berhenti. Okey, saya sambung kepada paragraf yang ke-6. Akhir kata, saya ingin mengambilkan kesempatan ini untuk mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam menjayakan majlis penutupan sambutan bulan akademia PSIS bagi tahun 2022. Terutama sekali buat jawatankuasa pelaksana yang telah berusaha semakin sebaik mungkin untuk merealisasikan majlis ini. Tidak lupa juga pada dua timbalan saya. Okay. TPA dia tengah berkursus untuk certification, professional certification, dan TPSA sedang menghadiri persidangan pengurus sumber manusia di Bangi. Dan juga pada pengurusi jawatankuasa kecaman akademik Dr. Mazura dan pengurusi jawatankuasa akademia Puan Hayati dan juga seluruh warga akademik PSIS serta para pelajar yang turut sama terlibat dalam penganjuran majlis ini. Tahniah dan syabas diucapkan kepada para penerima anugerah yang bakal diumumkan sebentar lagi. Diharapkan ia menjadi pemangkin untuk melaksanakan tugas yang lebih gigih dan penuh iktizam bagi meningkatkan lagi pencapaian dan prestasi masing-masing. Sesungguhnya ia juga diharapkan menjadi inspirasi kepada seluruh warga akademik untuk menyumbang dan terus berkhidmat dalam penuh ikhlas dalam memperkasakan pendidikan tinggi dan pembangunan masyarakat. Jadi sekiranya tuan-tuan dan puan tak dapat pada tahun ini, jangan rasa down lah atau kecil hati kan. Sebagi saya lah, tuan-tuan dan puan semua bagus, hebat, tapi mereka ambil yang terhebat kononnya lah. Tapi betul lah tu kan. Saya pulang kepada jawatankuasa pemilihan. Kalau tuan-tuan perempuan tak dapat, tanyalah jawatankuasa pemilihan. Saya terlibat tak? Tak ada kan? Saya tak terlibat. Dengan lafaz mulia Bismillahirrahmanirrahim, saya merasmikan majlis perasmian penutupan sambutan bulan akademia Politeknik Sultan Idris Shah bagi tahun 2022. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada Yang Berusaha Teknologi Zulkarnain bin Syahadan, Pengarah Politeknik Sultan Idris Shah di atas ucapan perasmian sebentar tadi. Okay, Jaz, sebenarnya bukan sahaja ucapan, ada nasihat, ada peringatan
Yang penting Tuan Pengarah, soalan tadi CLO 1 10 markah full marks. Baiklah hadirin dan hadirat sekalian, ahli akademik yang diraikan sepanjang bulan akademia berlangsung, pelbagai aktiviti telah dijalankan di peringkat Politeknik Sultan Idris Shah. Mari kita saksikan tayangan video montaj sempena bulan akademia PSIS 2022. Tuan-tuan dan puan-puan, majlis mempersilakan Yang Berusaha Dr. Rosmaniza binti Rahman untuk mengiringi Teknologi Zulkarnain bin Syahadan bagi menyampaikan anugerah unit penyelidikan UPIK. Hadirin dan hadirat sekalian, kita mulakan dengan anugerah akademia dari unit penyelidikan inovasi dan komersialan. Terdapat 3 anugerah yang akan diumumkan pada hari ini, iaitu anugerah mentor inovasi dan penyelidikan, anugerah penyelidik PSIS dan anugerah inovasi PSIS. Kita mulakan dengan anugerah mentor penyelidikan. Dipersilakan Dr. Mazura binti Mansur, Dr. Khairul Jannah Syamsuddin, Landscape Architect Dr. Zanaria binti Kasim, Dr. Zamsalwani binti Zamri, Dr. Azrul bin Mahfuz dan Dr. Hayati binti Ibrahim.
Okey, silakan untuk sesi bergambar. Sesi gambar. Okey. Okey. Okey, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bagi melancarkan acara kita pada hari ini, sebaik saja nama tuan-tuan dan puan-puan terpapar di skrin. Dijemput tuan-tuan dan puan-puan terus bergerak dengan cergas naik ke atas pentas. Seterusnya kita persilakan untuk menerima mentor penyelidikan. Dipersilakan Dr. Ramu Velusami, Dr. Mazlina Jamaluddin, Dr. Rosmaniza Deraman, Muhammad Daniel Derome dan Dr. Muhammad Kazar bin Razali. Baik, seterusnya kita persilakan pula penerima mentor inovasi yang seterusnya. Dipersilakan teknologis Nur Kursiah binti Saad, teknologis Syahrizan Muhammad Razali, teknologis Nurul Zakiyah Kasnon, Dr. Nur Liza Abdullah dan teknologis Khalid bin Deris. Untuk anugerah mentor, seterusnya anugerah penyelidik PSIS. Untuk Jabatan Kejuruteraan Awam dijemput Teknologi Zulkarnain bin Syahadan, Landscape Architect Dr. Zanaria binti Kasim, Dr. Ramu Velusami, Fauziah binti Aziz, Chai Tek Jung, Muhammad Zamri bin Jamaluddin dan Azah Syamina binti Azman. Seterusnya kita persilakan pula penyelidik PSIS dari Jabatan Kejuruteraan Awam. Dijemput Chia Soili, Zazura binti Muhammad Zuini, Nur Farahin binti Bain, Siti Nur Zaimah Muhammad Rashid, Awangku Isma Muzaffar bin Pengiram Bagul dan Uzana binti Ismail. Seterusnya untuk Jabatan Kejuruteraan Elektrik dijemput Zarif Zakiuddin Abdul Munid, Teknologis Syahrizan Muhammad Razali, Zulkarnain bin Muhammad Lajen, Siti Harliza binti Muhammad Razali, Wan Izma Isliza Muhammad Rosali, Zainura binti Kamaluddin dan Safari bin Jaafar.
Seterusnya, ini jabatan saya, Jabatan Pelancongan dan Hospitality, dijemput Dr. Muhammad Kaza bin Razali, Dr. Mazlina binti Jamaluddin, Syufiah binti Mustafa, Nurul Fatihah Sufiah binti Muhammad Najahan, Dr. Hayati binti Ibrahim, Muhammad Muhadir bin Harun, Masrihan binti Mahmudi dan Nurul Hayati binti Latif. Baiklah, kita teruskan pula dengan mempersilakan ke barisan penyelidik dari Jabatan Perdagangan. Dipersilakan Norman bin Zamri, Nur Suhaira binti Jamil, Siti Nasuha binti Mohbin, Nur Wahida binti Johari dan Dr. Rosmaniza binti Deraman. Bukan dua orang saja, ada lagi. Kita persilakan dari Jabatan Perdagangan lagi, iaitu dipersilakan Nur Hafiza binti Abdul Kadir, Ayu Idayu binti Muhammad Zuhdi, Nur Hidayati binti Muhammad Kosni, Nurul Syamsidah binti Mohtar dan Nur Nadia Syahira binti Roslaili. Seterusnya untuk Jabatan Pengajian Am, dijemput Diana Lee Poyan, Asma binti Ibrahim, Aisyah Humaira binti Abdullah dan Tengku Raziatan Marziah binti Tengku Abdul Razak. Seterusnya, untuk Jabatan Teknologi Maklumat dan Komunikasi, dijemput Wan Nur Hidayah binti Ibrahim dan Nurul Suaida binti Ahmad Razali. Kini dipersilakan barisan penyelidik dari Jabatan Matematik, Sains dan Komputer. Dipersilakan Muhammad Daniel Derome, Jita anak perempuan Subramaniam, Zubaidah binti Muhammad Saleh dan Rasna binti Mansur. Seterusnya, Anugerah Inovasi PSIS. Untuk Jabatan Kejuruteraan Awam, dijemput Dr. Ramu, anak lelaki Belusami dan Nur Syuhada binti Arba'an. Untuk Jabatan Teknologi Maklumat dan Komunikasi, dijemput Teknologis Nur Kursia binti Saad dan Dipa anak perempuan Rajendran.
Baik, kita teruskan untuk mempersilakan penerima anugerah inovasi dari Jabatan Kejuruteraan Elektrik. Dipersilakan Mas Zairizam binti Amiruddin, Teknologis Syahrizan Muhammad Razali, Muhammad Faiz bin Jamaluddin, Siti Harliza binti Muhammad Razali, Muhammad Azim bin Kamarul Zaman dan Azrin Hafizal bin Abdul Hamid. Okey. Untuk Jabatan Pelancongan dan Hospitality, dijemput Dr. Muhammad Kazal bin Razali, Hashim Abdul Rahim, Elias Abdul Rahman, Dr. Mazina binti Jamaluddin dan Aklimima binti Awang. Baik, seterusnya kita umumkan pula penerima anugerah inovasi dari Jabatan Perdagangan. Dipersilakan Muhammad Firdaus bin Ahmad, Nazatul Shima binti Abdul Rahman, Nur Hidayati binti Muhammad Kusni, Aziawati binti Ahmad Azizi, Dr. Rosmaniza binti Deraman, Muhammad Fakhrul Razi bin Awang Elias Ghazali, Siti Nasuha binti Mohbin dan Nur Suhaira binti Jamil. Dan akhir sekali kita umumkan pula penerima anugerah inovasi dari Jabatan Pengajian Am. Dipersilakan Aisyah Humaira binti Abdullah, Tabrani bin Muhammad Syahlan, Muhammad Izzuddin Hilmi bin Muhammad Zaini dan Muhammad Shibli bin Johari. Tahniah diucapkan kepada para penerima anugerah. Terima kasih diucapkan kepada Tuan Pengarah dan Dr. Rosmaniza di atas kesudian menyampaikan anugerah sebentar tadi. Cik Rizal, kita ada persembahan nasyid ke? Sebab saya nampak Cik tiga orang tu pakai baju sama. Dia sebenarnya bukan 3, ada 5 kat situ. Apa kata kalau kita tengok bangun, kita tengok. Okey. Boleh? Memang janji ke apa sebenarnya? Kan? Okey. Sebenarnya tak ada kaitan antara yang hidup ataupun yang mati. Okey, baik. Silakan. Seterusnya Hadirin sekalian, mari majlis kita pada hari ini disediakan lagi dengan satu persembahan. Mari kita sama-sama hayati bait-bait sajak yang akan dideklamasikan oleh pelajar PSIS. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Kami akan mendeklamasikan sebuah sajak khas buat semua pensyarah olahan daripada karya Dato' Usman Awang yang bertajuk Pendidik, Oh Pendidik.
berburu ke padang dasar, dapat rusa berbelang kaki. Berguru kepala ajar, ibarat bunga kembang tak jadi. Dialah pemberi paling setia, tiap akar ilmu miliknya. Pelita dan lampu segala untuk manusia sebelum jadi dewasa. Dialah ibu, dialah bapa juga sahabat. Alur kesetiaan mengalirkan nasihat. Pemimpin yang ditauliahkan segala umat 1000 tahun, katanya menjadi hikmah. Jika hari ini seorang Perdana Menteri berkuasa, jika hari ini seorang raja menaiki tahta, jika hari ini seorang presiden sebuah negara, jika hari ini seorang ulama yang mulia, jika hari ini seorang peguam menang bicara, jika hari ini seorang penulis terkemuka, jika hari ini siapa saja menjadi dewasa, sejarahnya dimulakan oleh seorang pendidik dengan lembut, sabarnya mengajar ilmu dan kemahiran. Di mana-mana dia berdiri di muka pelajarnya, di institusi pendidikan di Sungai Lang, di Politeknik Sultan Idris Shah, dia mewakili pendidik 1000 buku. Semakin terpencil duduknya di ceruk desa, semakin bererti tugasnya kepada negara. Jadilah apapun pada akhir kehidupanmu, pendidikku. Budi yang diapungkan didulangi ilmu. Panggilan keramat pendidik kekal terpahat menjadi kenangan hingga ke akhir hayat. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, berikan tepukan yang gemuruh untuk mereka. Betul lah Jess kan? Walau apa pun yang kita jadi pada hari ini, ianya semua bermula daripada seorang guru. Kalau hari ini beliau seorang pengarah, satu ketika dulu beliau juga pensyarah biasa. Kalau hari ini beliau adalah pengurusi jawatankuasa kecemerlangan akademik, beliau juga bermula sebagai seorang pensyarah biasa. Kalau hari ini mereka adalah pensyarah-pensyarah veteran, mereka juga pernah bermula sebagai pensyarah-pensyarah muda. Tiba masa undur diri beri laluan untuk meremajakan PSIS. Baiklah sidang hadirin sekalian, kita teruskan majlis kita pada hari ini untuk penyampaian anugerah yang seterusnya. Baiklah, bagi meneruskan acara, majlis sekali lagi mempersilakan Yang Berusaha Teknologi Zulkarnain bin Syahadan dengan diiringi oleh Dr. Mazura binti Mansur untuk menyampaikan anugerah seterusnya. Dengan segala hormatnya dipersilakan.
Baiklah, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, setiap insan, setiap akademik itu ada kelebihan dan kelemahan masing-masing. Ada yang sangat cemerlang dalam bidang penulisan, ada yang sangat cemerlang dalam bidang penerbitan, ada yang sangat cemerlang dalam inovasi dan penemuan ilmu-ilmu baru. Namun begitu, ada juga di kalangan akademik-akademik ini mempunyai kelebihan yang tersendiri yang tidak dapat dibuktikan melalui penulisan maupun rakaman-rakaman rasmi. Jadi pada hari ini kita akan umumkan, kita akan berikan anugerah-anugerah ini. Kita lihat, kita mulakan dengan penyampaian anugerah pensyarah paling kreatif. Calon-calonnya adalah tahniah kita ucapkan kepada calon-calonnya dan kini diumumkan penerima anugerah pensyarah paling kreatif adalah Nurul Aina binti Saleh dari Jabatan Kejuruteraan Awam. Ada penerimanya? Jadi persilakan wakilnya. Baik, tahniah diucapkan. Seterusnya, mari pula kita saksikan calon-calon bagi penerima anugerah pensyarah paling prihatin. Okey. Mereka ni paling prihatin kalau nampak pensyarah moncong, bonyok je muka tu, mereka akan terus tegur, menyapa. Okey? Baik, kita umumkan penerima anugerah pensyarah paling prihatin adalah Rosmaniza binti Makna dari Jabatan Matematik, Sains dan Komputer. Seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan, kita lihat pula calon-calon bagi anugerah pensyarah paling sabar. Ini kalau diberi apa pun sentiasa sabar dan calon-calonnya adalah seperti berikut. Siapakah orangnya, siapakah penerima anugerahnya? Mereka ni kalau apa pun terjadi, sabar saja. Nak marah, sabar. Nak marah, tapi kena sabar. Nak marah, tapi kena sabar dah. Dan penerimanya adalah Encik Muhammad Mahathir bin Harun dari Jabatan Pelancongan dan Hospitality. Kita saksikan pula anugerah pensyarah paling sempoi. Apa nak jadi, jadilah. Dan calon-calonnya adalah seperti berikut. Baik, diumumkan penerima anugerah pensyarah paling sempoi adalah Ahmad Zafir bin Latif dari Jabatan Teknologi Maklumat dan Komunikasi. Kita saksikan pula calon-calon bagi anugerah pensyarah paling cergas. Ini kalau lari politeknik 5 kali tak ada masalah. Kalau bagi kelas tingkat 4 pun dia senyum saja. Siapakah orangnya? Anugerah pensyarah paling cergas disandang oleh Ramo Velusami
dari Jabatan Kejuruteraan Awam. Okay, minta angkat kaki permintaan. Okey. Kalau kita ada anugerah paling cergas, kita juga ada anugerah paling tegas. Calon-calonnya adalah seperti berikut. Siapakah insan terpilih untuk dianugerahkan sebagai pensyarah paling tegas? Ini tak boleh bawa bincang. Memang tak boleh buat bincang. Pemenangnya adalah Encik Lokman bin Abbas dari Jabatan Kejuruteraan Elektrik. Memang tak boleh buat bincang. Anugerah seterusnya adalah anugerah pensyarah paling skema. Ikut rubrik ya tuan-tuan dan puan-puan. Calon-calonnya adalah Ini memang ikut rule. Kalau betul-betul, kalau tak betul tak boleh buat. Okey. dan siapakah yang terpilih sebagai anugerah pensyarah paling skema? Pemenangnya adalah Salsabilah binti Muhammad Tahir dari Jabatan Matematik, Sains dan Komputer. Okey, anugerah seterusnya, anugerah ni special sikit Cik Izal. Ya, okey. So, apa anugerahnya selepas ni? Anugerah pensyarah paling bonda. Okey, ini paling penyayang, okey. Mak-mak Kalau lah ni. mak-mak lah, kalau rasa rindu dengan mak, tak dapat balik kampung, cuti tak lulus, jumpalah mereka. InsyaAllah terubat rasa rindu. Siapakah calon-calonnya? Kita lihat. Okey, kita lihat sama-sama. Pemenang anugerah pensyarah paling bonda dimenangi oleh Faridah Hanim binti Abdul Manaf dari Jabatan Perdagangan. Kalau kita ada bonda, kita kena ada ayahanda. Confirm, mesti kena ada ayahanda. Sebab kalau ada bonda, tak ada ayahanda, tak adalah kita kat sini kan. Okey. Selalunya Anugerah. ayahanda ni dia cool, dia relax Yes. je kan. Tapi sekali dia cakap, kita akan ingat. Okey, anugerah pensyarah paling ayahanda, calon-calonnya adalah Okey. Apa syarat-syarat untuk dicalonkan sebagai ayahanda ni? Dia mesti rambut belah tepi. siapakah pemenangnya? Untuk anugerah pensyarah paling ayahanda dimenangi oleh Sobroni bin Muhammad Syahlan dari Jabatan Pengajian Am. Tahniah Ustaz. Tahniah ayahanda. Ayahanda dia bukan bapa kawasan bukan bapa. Tiga line ke apa ni? Bukan. Tiga line ke empat line tak ada dia bukan, dia adalah ayahanda. Baiklah ahli akademik sekalian, kita teruskan dengan anugerah yang lebih serius. Kita mulakan dengan anugerah ikon sukarelawan. Dan calon-calonnya adalah ikon ini merupakan seseorang yang sentiasa suka dan rela membuat apa sahaja yang diperlukan. Dan diumumkan penerima anugerah ikon sukarelawan PSIS adalah Muhammad Anwar bin Marsib dari Jabatan Teknologi Maklumat dan Komunikasi.
masuk dalam kumpulan nasyid juga je. Okey, tahniah kita ucapkan. Anugerah seterusnya adalah anugerah ikon keusahawanan. Orang kaya, orang kaya kan. Calon-calonnya adalah ini mungkin admin Pisces Niaga. pemenang anugerah ikon keusahawanan dimenangi oleh Nurul Syamsidah binti Mohtar dari Jabatan Perdagangan. Memang kena lah kan. Ini memang sesuai. Okey. Ikon keusahawanan merupakan seseorang yang telah banyak melahirkan usahawan-usahawan muda dari peringkat Politeknik Sultan Idris Shah dan sentiasa aktif menyediakan aktiviti-aktiviti keusahawanan. Kita teruskan pula dengan anugerah ikon co-kurikulum. Calon-calonnya adalah baik, kini kita umumkan penerima anugerah ikon co-kurikulum disandang oleh itu dia Cik Hashim bin Abdul Rahim Elias Abdul Rahman dari Jabatan Pelancongan dan Hospitality. Anugerah seterusnya adalah anugerah ikon pembelajaran dan pengajaran PNP. Kita tengok calon-calonnya. Cik Rizal ada? Rak-rak aku naiklah. Cara. Debor rasa tu. Siapakah pemenangnya? Anugerah ikon pembelajaran dan pengajaran dimenangi oleh Cik Muhammad Rizal bin Abdul Rahim dari Jabatan Kejuruteraan Awam. Sebenarnya anugerah ini bukanlah untuk saya, tetapi ia menunjukkan kemenangan untuk semua. Baiklah, kita teruskan ke anugerah ikon penyelidikan. Calon-calonnya adalah ini dia barisan penyelidik kita dan penerima anugerah ikon penyelidikan disandang oleh Dr. Rosmaniza binti Deraman dari Jabatan Perdagangan. Seterusnya, anugerah ikon inovasi. Calon-calonnya adalah semua muka profesor. Muka profesor semua nampak tu. Anugerah ikon inovasi dimenangi oleh Encik Muhammad Faiz bin Jamaluddin dari Jabatan Kejuruteraan Elektrik. Kita teruskan dengan anugerah ikon penerbitan dan calon-calonnya adalah baik. Bawa sabar, jangan risau insya-Allah. Okey, ini pemilihan ni dibuat dengan tulus dan penuh berdedikasi lah kata orang gitu kan. Baiklah, diumumkan penerima anugerah ikon penerbitan jatuh kepada Teknologi Zulkarnain bin Syahadan. Tahniah diucapkan kepada Tuan Pengarah.
Anugerah seterusnya adalah Anugerah Ikon Pembelajaran Sepanjang Hayat PSH. Calon-calonnya adalah siapakah pemenangnya? Mereka yang sentiasa belajar, sepanjang hayatnya belajar. Pemenang Anugerah Ikon Pembelajaran Sepanjang Hayat dimenangi oleh Cik Muhammad Farid bin Dawam dari Jabatan Pengajian Am. Kita teruskan dengan anugerah ikon kolaborasi. Insan yang bertanggungjawab membawa syarikat-syarikat industri-industri luar berkolaborasi dengan PSIS. Dan calon-calonnya adalah seperti berikut. Dan penerima anugerah ikon kolaborasi disandang oleh Cahaziri bin Hussein dari Jabatan Perdagangan. Jemput wakilnya kalau tak ada. Jemput wakilnya. Seterusnya, Anugerah Pensyarah Harapan. Calon-calonnya Inilah barisan pensyarah-pensyarah muda yang akan meneruskan perjuangan PSIS untuk melahirkan insan-insan cemerlang di masa hadapan. dan pemenang Anugerah Pensyarah Harapan adalah Nur Aisyah binti Zainiah dari Jabatan Teknologi Maklumat dan Komunikasi. Baiklah, kita ke kemuncaknya. Anugerah Pensyarah Cemerlang. Kita ada 21 kategori tadi. Garang, tegas, skema, kolaborasi, penyelidikan, penerbitan, PNP, harapan. Semua tu dirangkumkan ke Anugerah Pensyarah Cemerlang. Calon-calonnya adalah baiklah, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dengan sukacitanya diumumkan penerima Anugerah Pensyarah Cemerlang sempena Hari Akademia 2022 PSIS disandang oleh Dr. Mazura binti Mansur. Baik, terima kasih diucapkan kepada Dr. Mazura. Tahniah juga kita ucapkan. Kita akan teruskan dengan anugerah yang seterusnya. Namun begitu, ada cadangan. Untuk tahun hadapan, cadangan sahaja. Okay, kalau tahun depan kita adakan anugerah Pisces di Hati. Untuk pensyarah yang mana lama bertugas di PSIS ni. Ataupun pensyarah yang dari PSIS keluar dan kembali ke PSIS. Itulah mereka yang sentiasa Pisces di hati. Cadangan je untuk Tuan Pengerusi. Okey, kita teruskan. Untuk anugerah khidmat setia bagi mereka yang telah pun bertugas 20 tahun dan ke atas. Okey, anugerah khidmat setia ini diberikan sebagai tanda penghargaan kepada mereka yang telah berkhidmat dalam perkhidmatan awam melebihi usia 20 tahun. Bukan usia umurnya 20 tahun, tapi usia perkhidmatannya sudah melebihi 20 tahun. Tuan-tuan dan puan-puan, satu tepukan yang gemuruh untuk mereka.
Kerana mereka lah PSIS ini terus sukses, sentiasa membimbing, memberi tunjuk ajar kepada pensyarah-pensyarah muda untuk melaksanakan tanggungjawab dan tugasan sebagai pensyarah. Kita teruskan untuk mempersilakan yang pertama, Teknologi Zulkarnain bin Syahdan. Tahun berkhidmat adalah 34 tahun. Seterusnya, Cik Samsul Rizal bin Cik Noh. Seterusnya dipersilakan Encik Lokman bin Abbas. Secara peribadi Encik Lokman merupakan mentor untuk saya. Seterusnya dijemput Encik Zainuddin bin Kasmuri. Tak nampak tua Encik Zainuddin. Encik Zaid. Seterusnya dipersilakan Puan Faridah Hanem binti Abdul Manaf, Bonda. Bonda Faridah. Seterusnya, Puan Nur Aida binti Hassan. Wakilnya, tak apa. Okey, kita teruskan. Tuan-tuan dan puan, seterusnya kita persilakan pula Dr. Rosmaniza binti Dirahman. seterusnya Puan Saidah Johnny Knox. Dipersilakan pula Encik Azlan bin Ayub. Seterusnya dipersilakan Dr. Mazura binti Mansur. Usia memang nampak macam umur 24 tahun, Doktor. Dipersilakan Zulkarnain bin Muhammad Lajin. Seterusnya silakan Cik Muhammad Fauzi bin Abdullah. Kini persilakan pula Dr. Mazlina binti Jamaluddin. Kita teruskan. Jemput Encik Iqmal Hisham. Jemput Encik Iqmal Hisham bin Abdul Karim. Dipersilakan pula Encik Muhammad Amin bin Zakaria. Okay, beliau tak dapat hadir. Kita teruskan dengan penerima yang seterusnya. Persilakan Encik Muhammad Safari bin Jaafar. Seterusnya dipersilakan Puan Zazura binti Mat Zuini.
Seterusnya, Puan Rubiah binti Udin. Dipersilakan pula Puan Ida Suzana binti Idris. Okay, beliau tak dapat hadir. Kita teruskan dengan penerima yang seterusnya. Dipersilakan Puan Mahanon binti Muhammad. Seterusnya dipersilakan Dr. Zamsalwani binti Zamri. Dipersilakan Cik Muhammad Muhadir bin Harun. Kini dipersilakan pula Puan Rahayu binti Hayat. Seterusnya dijemput Puan Herliana binti Hasan. Kini dipersilakan Ayahanda Tabrani bin Muhammad Shahlan. Seterusnya dijemput Puan Aklimimah binti Awang. Dan Encik Suhardi bin Cik Ahmad. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih diucapkan kepada Tuan Pengarah dan Doktor di atas penyampaian anugerah sebentar tadi. Oh, kita ada satu lagi anugerah. Maaf Tuan Pengarah, ada satu lagi. Maaf tuan, atas kelemahan saya, jangan ban saya lepas. Tak ada job MC dah lepas ni. Baik, kita teruskan. Sidang hadirin sekalian, di majlis ini kita turut meraihkan persaudaraan Encik Samsuni bin Nafis sebagai tanda penghargaan untuk khidmat bakti yang dicurahkan sepanjang 58 tahun berkhidmat. Beliau dipersilakan Encik Samsuni bin Nafis untuk menerima cenderamata daripada Tuan Pengarah. Tuan-tuan dan puan-puan, satu tepukan gemuruh untuk Wak Samsuni. Banyak khidmat yang telah beliau sumbangkan. Kalau tak ada beliau, susah kita nak ke mana-mana. Bas tak jalan, driver tak ada kan dan sebagainya. Kita doakan semoga Wak Samsuni akan terus sihat dan dimurahkan rezeki, terus berehat bersama keluarga selepas ini. Terima kasih sekali lagi diucapkan kepada Tuan Pengarah dan Dr. Mazura di atas kesudian menyampaikan anugerah-anugerah sebentar tadi. Cik Rizal, tak berseri majlis kalau tak ada nyanyian. Okey, kita kena ada nyanyian untuk tambahkan lagi keceriaan majlis kita pada hari ini. Mari kita saksikan persembahan nyanyian daripada pelajar-pelajar PSIS dengan lagu memori tercipta Ku Ada Kamu dengan kerjasama unit kebudayaan Jabatan Sukan dan Co-Kurikulum PSIS. Dipersilakan. Kami dedikasikan lagu ini khas untuk semua pensyarah-pensyarah yang kami sanjungi. Terimalah memori
memori tercipta dan ku ada kamu. Bergetar jiwa di pesada bercahaya, pertemuan harapan pertama kalinya. Bergetar jiwa menghadapi mimpi-mimpi, suka dipercaya pintunya terbuka. Di sini jua memori tercipta, walau seketika terjalin kasih kita. Mungkin di sini kita akan terpisah, kenangan bersama tiada ku lupa. Yang terpahit jua termanis, semuanya bagiku terindah. Ku ingat buat selama-lamanya. Di sini jua memori tercipta, walau seketika terjalin kasih kita. Mungkin di sini kita akan terpisah, kenangan bersama tiada ku lupa. Kenangan bersama tiada ku lupa. Kenangan bersama.
Sekian, terima kasih. Hadirin yang dimuliakan, bunga dedap di atas para anak dusun pasang pelita. Kalau tersilap tutur bicara, jemari disusun, maaf dipinta. Dengan berakhirnya pantun itu tadi, maka berakhirlah sudah majlis kita pada petang ini. Di kesempatan ini saya Muhammad Rizal bin Abdul Rahim Dan saya Syariza binti Muhammad Khalid serta semua jawatan kuasa urustia, mohon ribuan ampun dan kemaafan anda tersalah silap sepanjang mengacarakan ataupun menjalankan majlis ini. InsyaAllah ada rezeki kita jumpa lagi di masa-masa yang akan datang untuk sesi yang seterusnya. Sebelum kita bersurai, mari kita bersama-sama berkumpul untuk sesi bergambar. Sekian saja, salam hormat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabarlah, kita nak gambar dulu kan, nanti baru kita. Okey, macam mana Cik? Cik kan dah lupa. Cik Azim, kita nak gambar macam mana? Cik Azim dari atas. Baik, tuan-tuan dan puan, kita minta bangun dan pandang ke belakang dari atas. Perlu berubah tempat ke Cik Azim? Ataupun duduk di kerusi berdiri? Okey, bergerak ke hadapan sana. Baik, terima kasih. Silakan tuan-tuan dan puan untuk sesi bergambar.